pertama dan selamanya dengan seringkas-ringkasnya, marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah pun diberikan kesempatan waktu dan masa oleh Allah Taala. Akhirnya kita sudah pun berada pada masuk kira-kira Islamnya dan masuk pada satu Ramadan. Alhamdulillah. Artinya di sini para muslimin muslimat dan para penonton sekalian menandakan bahawa pertama sekali doa kita telah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin tak? Percaya tak? Maka itulah tanda-tanda keimanan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau itulah secara ringkasnya muslim-muslimat para penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya yakin yang nak dibuat masuk bulan Ramadan, puasa, masuk bulan Ramadan, tarawih dan seumpama dengan. Jadi bukanlah tujuan kedatangan saya ni nak mengajar ibu ayah muslim-muslimat dan para penonton sekalian benda yang kita dah sejauh ada. Tetapi apa yang paling penting adalah cuba perbetulkan niat kita bermula pada malam ini. Apa yang telah kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya, mudah-mudahan pada tahun ini adalah menjadi yang paling terbaik untuk kita beramal ibadah. Percaya tak kita bahawa sebenarnya ibadat kita di sisi Allah untuk setiap manusia ni, di sisi Allah dia berbeza, nilainya dia berbeza. Walaupun orang kita kata sama puasa, dia puasa, saya puasa, semua puasa, tapi ganjaran di sisi Allah Ta'ala dia berbeza. Kenapa dikatakan berbeza? Barulah saya faham. Rupanya walaupun puasa itu sama, tetapi pahalanya, ganjarannya, kebaikan di sisi Allah sebenarnya adalah berbeza. Sebab kerana itulah Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yang menjadi dalil kepada kita bagi perintah berpuasa. Pada juzuk yang kedua Allah kata, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perasan tak ataupun kita cana tak? Perintah berpuasa ni Allah mulakan dengan firman dia, kata seruan dia, iaitu pada kalimah ya ayyuhalladzina amanu. Bila Allah mulakan kata perintah ya ayyuhalladzina amanu, bermakna wahai orang yang beriman. Selama kita baca Quran, kita puasa 20 tahun, 30 tahun, kita khatam Quran, berkhatam berkali-kali, boleh tak beritahu dengan saya? Dalam Quran 30 juzuk, 114 surah, 6,236 ayat, 77,364 kalimah, tak silap saya. Ada berapa perkataan Allah sebut menggunakan kalimah ni ya ayyuhalladzina amanu? Pernah tak kita kira? Ataupun pernah tak kita tengok selama kita khatam Quran, kita baca Quran, sambil kita mentadabbur Quran? Kalau kita perhatikan, kita cakap muslim-muslimat sekalian, ibu ayah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, Allah sebut perkataan ya ayyuhalladzina amanu dalam Quran sebanyak 89 kali. So bila mana Allah Ta'ala menggunakan perkataan ya ayyuhalladzi, ya ayyuhalladzi, ya ayyuhalladzi, bermakna Allah tujukan kepada siapa? Oh, kita mesti akan kata, oh ini orang beriman di zaman Nabi SAW, oh ini orang beriman di zaman Nabi Musa AS, ini zaman Nabi Isa AS. Sebenarnya bila kita baca Quran, kita mentadabbur Quran, kita kena tanya satu persoalan. Apa dia? Allah, bila kita baca ayat Quran, kita jumpa satu perkataan, contohnya ya ayyuhalladzina amanu. Apa yang sebenarnya Allah nak sampaikan kepada kita? Apa sebenarnya maksud di sebalik yang Allah nak cerita kepada kita? Sebab tu bila kita membaca Quran, kita kadang-kadang tak dapat rasa feeling, kita tak dapat rasa kemanisan dalam baca Quran, sebab kita tidak menghayati apa yang sebenarnya disebutkan oleh Allah. Sebab tu bila baca ya ayyuhalladzina amanu, kita kena tanya pada diri kita. Setiap perkataan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, Allah tuju, walaupun ayat itu ditujukan kepada umat Nabi Muhammad di zaman Nabi Adam, tetapi kita yang menjadi umat Nabi Muhammad juga perlu ada rasa, oh ayat ini Allah tujukan kepada saya, Allah panggil saya. Kita mengaku tak beriman kepada Allah? Kita mengaku kita beriman kepada Allah. Jadi bila kita mengaku beriman kepada Allah, kita jumpa ayat tu, kita baca ayat tu, kita hayati ayat tu, oh rupa-rupanya Allah Ta'ala memanggil kita. Kan bila kita baca Quran, kita sedang berkata-kata dengan Allah, kita sedang berbual-bual bercakap dengan Allah.
Saudara, kita berpuas dengan Allah, jumpa ayat begitu, oh Allah memanggil kita dengan panggilan orang yang beriman. Jadi kita meletakkan perkataan itu pada diri kita. Oh, Allah meletakkan perkataan di ayyuhalladzina amanu itu kepada saya yang mengaku beriman kepada Allah. Bagi analogi mudah, dalam surau ni berapa orang yang pakai jubah warna putih ataupun baju yang berwarna putih? Katalah 5-10 orang. Saya pun panggil, wahai orang yang berbaju putih. Agak-agak yang berputih dia akan pandang tak? Mungkin dia akan pandang. Dan mungkin sebahagian dia tak akan pandang sebab tak tahu putih yang macam mana. Betul? Begitulah Allah Ta'ala buat perumpamaan di dalam Al-Quran. Jadi bila perintah itu datang dengan ya ayyuhalladzina amanu, dia menunjukkan perintah daripada Allah. Sebab tu puasa bukan adat, bukan budaya. Dia adalah perintah yang datang daripada Yang Maha Esa, Yang Maha Agung, pencipta langit dan bumi, pemilik semesta alam. Jadi dekat mana pun kita berada, di bumi mana pun kita duduk, andai kata datang perintah puasa, pasti kita akan mengatakan bahawa ya ayyuhalladzina amanu. Jadi soalan dia dan jawapannya adalah, sekarang kita rasa tak bahawa kita ni orang beriman? Andai kita mengaku kita orang beriman, bila sampai seruan daripada Allah mengatakan wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, wajib ke atas kamu berpuasa. Oleh sebabkan itulah seperti mana saya sebutkan tadi, puasa ni bukan adat, puasa ni bukan budaya. Macam makan, orang Melayu ada makanan dia, orang Cina ada makanan dia. Tidak, puasa bukan begitu. Kerana puasa itu adalah ibadah, dia adalah perintah daripada Allah yang Maha Esa. Oleh sebab kerana itulah ukuran ibadah ni hanya dapat dinilai oleh Allah Ta'ala. Sebab dilukirkan oleh Imam seorang ulama usul dalam kitabnya Aqawid Al-Ahkam, Al-Imam Ibn As-Salam, Muzidul As-Salam, dia kata, dia buat satu perumpamaan antara mandi pada waktu pagi dengan mandi pada waktu dengan air yang sejuk dengan air yang panas, mana lebih susah? So dalam perumpamaan begitu, maka kita akan kata, oh, mandi air yang sejuk lebih susah berbanding mandi air yang panas. Kenapa? Kerana sejuk itu dia memerlukan kepada apa? Kepada apa? Fizikal untuk menahan kesejukan air. Jadi begitu juga dengan puasa. Semua orang dia boleh puasa, tapi berapa ramai orang sanggup untuk bangun sahur? Betul? Semua orang boleh berpuasa, tapi berapa ramai orang yang sanggup untuk dia bangun sebelum dia bersahur untuk dia mengangkat tangan 2 rakaat kepada Allah. Allahu Akbar. Betul tak? Berapa ramai orang dia boleh berpuasa, tapi dia menghidupkan dengan membaca Quran. Berapa ramai orang yang dia boleh puasa, tapi berapa ramai orang yang sanggup untuk meletihkan diri dia untuk sembahyang tarawih. Malam ni rasa lama tak tarawih? Iya dong, nak jaga hati ke ni? Kira lapat tu pergi cepat lah tuan-tuan. Alhamdulillah lah. Ya, kalau di tempat lain tu sebelum nak naik jadi imam ni, orang dah pesan dekat kita, Ustaz, dalam rakaat jemaah 3 kalau boleh 9.20 ya. Oh ya, 9.20 tuan-tuan. Kalau 20 rakaat campur 3 witir tu, kalau boleh Ustaz habis pukul 10 ya. Kalau Ustaz tak habis pukul 10, pukul 9.20, saya buat jadi imam. Lagi sekali tu. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kesimpulannya adalah perintah puasa adalah datang daripada Allah. Maka anggaplah dan beranggapanlah bahawa mudah-mudahan Ramadan kali ini paling yang terbaik, dan kalau Allah nak ambil kita pun kita dah mempersembahkan kepada Allah dengan persembahan yang terbaik. Maka betul Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Mulk pada ayat yang kedua, juzuk yang ke-29, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Apa makna? Dialah yang telah mentakdirkan adanya kehidupan mati, adanya kehidupan hidup bagi manusia. Tujuannya untuk apa? Ahsanu amalan, iaitu untuk menguji siapa di antara kamu
yang terbaik dari sudut kehidupan dan amalan ujian. Maka betul juga kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 34, wa likulli ummatin ajal. Setiap manusia ni, setiap umat ni kata Allah, dia ada tempoh ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Bila sampailah tempoh tersebut, tak ada orang pun boleh kata, ya Allah, tangguh dulu, tak boleh. Ya Allah, cepatkan walaupun sesaat, tak boleh tangguh. Jadi betulkan niat kita bermula pada malam ini. Walaupun mungkin kita kata insya-Allah tahun depan kita kata mungkin boleh berjumpa lagi, tapi tidak ada jaminan dari kita. Betul? Tidak ada jaminan. Tapi jaminan yang terbaik adalah kita buat sungguh-sungguh, perbetulkan niat kita. Mudah-mudahan Ramadan ini kita buat yang paling terbaik insya-Allah, supaya kita jadi ahsanu amala, sebaik-baik manusia. Yang Allah hidupkan kita pun terbaik, Allah matikan kita pun ada amalan yang terbaik kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Sebab kerana itulah saya katakan pada permulaan tadi, rupanya doa tuan-tuan, ibu ayah semua telah pun dimakbulkan oleh Allah. Mudah-mudahan insya-Allah esok dan hari-hari seterusnya Allah pertemukan kita dengan Ramadan, dihidupkan dengan amal soleh insya-Allah. Itu kena mohon dengan Allah Ta'ala insya-Allah. Kerana Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi kata a'mal ummati baina sittin ila sab'in, hadis sahih ya. Nabi kata apa? Umur umat aku di akhir zaman, kata Nabi, di antara sekitarnya 60 hingga 70 tahun, kata Nabi. Wa aqulluhum, kata Nabi, dan amat sedikit, kata Nabi, di antara mereka ni yang umurnya lebih daripada 70. Dalam grup WhatsApp saya tu di kampung tu, selang sehari orang meninggal, selang sehari orang meninggal. Ini bukan nak cerita pasal mati dah, tapi nak cerita pada kita adalah Allah berikan kita pinjaman nikmat. Tuan-tuan, Allah berikan kita lapang masa. Apa yang kita nak buat? Apa lagi kita nak cari? Apa lagi kita nak buat dengan Allah? Amalan di sisi Allah Ta'ala, itu sahaja, tuan-tuan. Jadi cara nak hidupkan Ramadan, ibu ayah macam saya kata tadi lah, semua dah tahu lah. Nak puasa, nak qiyam, nak bersedekah dan seumpama dengan. Cuma macam saya kata tadi, berbetulkan niat dan mula pada malam ini. Kita mengharapkan mudah-mudahan kali ini biarlah kita dapat membaca Quran, mengkhatamkan Quran. Tarawih kita tak pernah miss, bersedekah kita tak pernah miss. Itu kita nak buat, supaya andai kata Allah nak mengambil kita, Allah nak jemput kita, itulah ahsanu amalan kita dengan Allah Ta'ala. Itu kita kena ingat, sentiasa kena beringat. Jadi cara nak hidupkan Ramadan yang paling yang kedua yang saya nak kongsikan kepada ibu ayah adalah yang paling mudah lah untuk kita buat, Quran jangan tinggal. Itulah Quran jangan tinggal. Sebab di antara tanda-tanda orang yang jauh dengan Allah Ta'ala, tengok dia dengan Quran macam mana. Nak lihat seseorang itu sama ada para penonton sekalian, dia dekat dengan Allah ataupun dia jauh dengan Allah, tengok dia dengan Quran macam mana. Andai kata dia sentiasa bersama dengan Quran, sentiasa membaca Quran, sentiasa bertilawah dengan Quran, bertadabbur dengan Quran, orang inilah yang paling hamda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa lagi yang kita nak dekat dengan Allah Ta'ala? Dengan Quran. Cara apa lagi kita dekat dengan Allah? Kita nak sembahyang beberapa puluh rakaat, mungkin kita tak mampu, betul? Kita mungkin tak mampu seperti mana para salafus salih. Kita kata kita buat 8 campur witir 3 pun, atau kita buat 20 pun, kalau kita kata buat lebih sikit pun, mungkin kita akan rasa penat dan letih. Tapi dengan baca Quran, insya-Allah tuan-tuan tak akan rasa penat dan letih. Tapi kena amalan lah. Bermula pada malam ini, niatkan kepada Allah, ya Allah, minta Allah, ya Allah, permudahkan jalanku ya Allah, untuk aku boleh baca Quran, lancarkan Quran, boleh untuk khatam Al-Quran walaupun sekali dalam bulan Ramadan. Bukan susah pun, tuan-tuan. Nampak kan? Bukan susah, tapi sebenarnya bapak susah. Sungguh. Sebab ini mujahadah. Mungkin hari pertama, hari kedua, hari ketiga kita boleh rajin untuk baca Quran.
Bila masuk hari-hari yang lain tentang kalau tak istiqamah, kita akan tinggalkan Quran, tinggal lama-lama tunggu habis Quran. Itu cara yang paling mudah lah kalau untuk khatam Quran. Saya ringkasnya tuan-tuan. Cara paling mudah, satu hari 20 lain. Satu hari 20 lain. Satu waktu 4 lain. 5 waktu 20 lain. Itu siapa yang berniat untuk khatam sebulan. Kalau nak khatam lebih daripada sebulan, satu waktu 9 lain. 5 waktu 9 kali 5 45. 45 muka surat, bukan 45 ayat. 45 muka surat. Ya. Itu cara yang paling mudah. Insya-Allah Iqra'ul Quran ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Siapa baca Quran, menjadikan Quran sebagai temannya, insya-Allah dia akan jadi teman kepada kita di hari kiamat. Bacalah Quran insya-Allah tuan-tuan. Siapa yang baca Quran, bersahabat dengan Quran, tadabbur Quran, insya-Allah dia akan jadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Percayalah insya-Allah. Yakin dengan Allah Taala, bukan dengan saya tau. Yakin dengan janji Allah. Orang yang hidupnya dengan Quran tidak pernah tinggal Quran, tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Rezekinya akan dijamin oleh Allah, kehidupannya akan terjamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia tidak pernah perlu risau apa yang akan menantinya pada hari esok, kerana telah disediakan oleh Allah untuknya rezekinya, kehidupannya dunia dan akhirat. Itulah yang saya nak kongsikan kepada ibu ayah untuk malam ni ya. Jadi mudah-mudahan saya secukuplah sekarang itu untuk pertemuan kita. Cukup 20 minit. Tak cukup 20 minit dah. Insya-Allah. Ya, saya doakan mudah-mudahan insya-Allah ya, Allah berikan kita kesihatan, Allah berikan kita kelapangan masa, Allah berikan kita kemudahan, Allah berikan rezeki yang cukup insya-Allah. Yang paling penting ibu ayah sekalian, kita dapat menghabiskan Ramadan pada kali ini dan Ramadan yang akan datang insya-Allah ya. Jadi saya mohon ampun dan maaf. Terima kasih kepada pihak surau yang tak pernah jemput dan menjemput saya, dan saya minta maaf dah hari ini tuan-tuan ya, kalau ada terpanjang sikit dan sebagainya dengannya. Insya-Allah ini mujahadah kita lah malam yang pertama ya. Pada insya-Allah malam-malam yang akan datang akan lebih panjang lagi insya-Allah. Jadi aku dah qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. والله تعالى